dalil daripada as-sunnah pula, yakni dalil mengenai tingkatan ketiga ihsan ini, ialah hadis Jibril yang masyhur. Yani hadis Jibril. Hadis Jibril yang masyhur, yang turut dimuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau hadis 40, ya. Dalam hadis beliau yang kedua. Hadis kedua dalam buku hadis 40. Hadis Jibril yang dan diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab. Ini antara hadis yang dan diriwayatkan oleh khalifah yang kedua, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Antara hadis-hadis yang boleh dihitung dengan jari, yang diriwayatkan oleh sahabat besar Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ini bahagian hadis yang dimaksudkan oleh penulis apabila beliau membawakan hadis Jibril ini, ya. فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Pada suatu hari ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya, tidak kelihatan padanya tanda perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Sehinggalah dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu merapatkan kedua lututnya kepada lutut baginda, lalu baginda berkata, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku mengenai Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, Islam ialah kamu bersaksi bahawa tiada sembahan kecuali Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji sekiranya mampu. Kemudian dia berkata, anda berkata benar. Yani laki itu membalas sedemikian kepada Rasulullah, engkau berkata benar. Maka Umar mengatakan, kami hairan. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Yani biasanya orang yang bertanya ni, dia bertanya kerana dia tak tahu. Macam mana pula ya laki ni boleh kata membalas kepada Rasulullah bahawa Rasulullah berkata benar, ya. Dan para sahabat akan berkata sedemikian kepada Rasulullah jika baginda memberi jawapan kepada suatu soalan, ya.
Jadi mereka, para sahabat merasa heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, yakni laki itu bertanya lagi, ceritakan kepadaku mengenai iman. Dia khabarkan kepadaku tentang iman. Lalu baginda bersabda, kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman kepada takdir, sama ada yang baik maupun yang buruk. Ini rukun iman yang 6 perkara. Apa tu iman? Ya, jawapannya rukun iman 6 perkara tersebut. Kemudian lelaki itu berkata lagi, anda berkata benar. Ya. Kemudian dia berkata lagi, khabarkan kepadaku mengenai ihsan. Ya. Dan kita kata inilah dia petunjuk hadis, inilah bahagian hadis yang menjadi fokus, ya, dalam hal ini. Laki itu berkata, apa tu? Ya, khabarkan kepadaku tentang ihsan. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan, ihsan ialah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahawa dia melihat kamu. Kemudian dia berkata, Kemudian dia berkata, khabarkan kepadaku mengenai detik berlakunya hari kiamat. Maka baginda bersabda, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ini penjelasan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda tak tahu bila akan berlakunya hari kiamat. Dia berkata, khabarkan kepadaku tanda-tandanya. Yang disebutkan tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat, wahai Rasulullah. Maka baginda menjawab, apabila si hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat pengembala kambing berkaki ayam, tidak berpakaian dan miskin, namun berlumba-lumba meninggikan bangunannya. Ya, si hamba melahirkan tuannya, ada beberapa tafsiran. Antaranya ialah banyaknya berlaku penderhakaan. Anak derhaka dengan orang tua sampai menjadikan orang tua seperti hambanya, ya, dengan mengherdik, ya, dengan meninggi suara, memaki hamun dan sebagainya. Manakala pengembala kambing berkaki ayam, tidak berpakaian dan miskin. Tidak berpakaian di sini, ini pakaian dia tak sempurna lah, cumpang-camping kerana kemiskinan. Ya. Pengembala kambing, yakni orang kampung, ya, orang yang kurang pendidikan dan sebagainya, ya, kurang harta, orang miskin, orang susah, tapi berlumba-lumba meninggikan bangunan. Yakni betapa cepatnya keadaan berubah. Keadaan mereka berubah daripada kemiskinan, mereka menjadi kaya. Daripada tidak berpendidikan, mereka jadi, ya, pandai, ya, sehingga mampu untuk meninggikan bangunan. Keadaannya seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Ya, mana kalau datuk moyang kita dahulu, rata-ratanya mereka semua tinggal di kampung. Pada hari ini, ya, rata-rata semua berpindah untuk tinggal di kota raya, bandaraya besar, ya. Dan mereka meninggikan bangunan seperti mana yang kita lihat di ibu negara tanah air, ibu negara kita dan di tempat-tempat lain sama saja, ya. Kalau ibu negara saja, kita akan melihat bangunan-bangunan pencakar langit. Kemudian orang itu berlalu pergi dan aku membisu, ya, aku terdiam beberapa lama. Lalu baginda Rasulullah bertanya, wahai Umar, tahukah kamu siapakah yang bertanya itu? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baginda menjelaskan, dialah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Yani ternyata bahawa yang datang bertanya itu ialah malaikat Jibril, ya.
dan melalui soalan-soalan yang diajukannya, ya, beliau membuatkan Rasulullah SAW menjelaskan perkara-perkara asas mengenai agama, iaitu Islam, iman dan juga ihsan.